soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton live Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. Kita akan mulakan majlis pada pagi yang mulia ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, kita bersua kembali di dalam program ceramah perdana siri kesejahteraan staf Anjuran Pusat Islam dengan rakan sinergi Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan PTLD Pejabat Pendaftar. Tanpa membuang masa, kita menjemput penceramah kita pada pagi ini iaitu Encik Muhammad Razif Shah bin Abdullah, Presiden Pertubuhan Jaringan Harmoni, bagi menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam kesejahteraan buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang saya muliakan Cik moderator kita tadi, pengacara bagi program kita pada pagi yang penuh berbahagia ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya mari kita ucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin, kurnianya, iradat dan kasih sayangnya dapat kita berjumpa pada pagi yang penuh berbahagia ini pada hari Selasa 20 Oktober tahun 2022 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warga UTM, khususnya yang berbahagia Dr. Muhammad Nasir bin Masrum, merangkap timbalan pengarah Pusat Islam UTM, dan juga barisan kepimpinan penganjur program kita pada pagi ini, iaitu Pusat Pembangunan Bakat dan Kepimpinan Jabatan Pendaftar PPBK, dan bersama dengan Pusat Islam Jabatan Chancellery UTM Johor Bahru Johor.
Jadi alhamdulillah topik yang saya berikan sebenarnya sesi pengkayaan ilmu ataupun siri ceramah kesejahteraan staf ini yang bertajuk kenapa aku pilih jalan ini adalah sebuah topik saya kira bukanlah topik untuk saya mengajar, tapi tidak lain dan tidak bukan lebih kepada berkongsi sebuah pengalaman yang mana subhanallah alhamdulillah saya pernah hidup para penonton sekalian pernah hidup sebagai seorang yang bukan beragama Islam. Jadi alhamdulillah pada hari ini anda yang menonton daripada Facebook Masjid UTM Skudai ini dan juga semua yang menonton di siaran ini di luar sana, alhamdulillah saya pernah hidup selama 21 tahun sebagai seorang yang beragama Kristian, dan dalam masa yang sama saya juga berpegang kepada kepercayaan lama masyarakat Iban ya. Jadi sebagai seorang yang berbangsa Iban, alhamdulillah saya berasal dari Seri Aman, Sarawak dan alhamdulillah menetap di Johor Bahru ini hampir 20 tahun ya. Jadi alhamdulillah juga pada ketika ini saya merupakan seorang yang freelance, bekerja sendiri, alhamdulillah lebih kepada berkhidmat sebagai khadam untuk berkongsi mesej Islam ataupun mesej kesejahteraan kepada setiap ummah, kepada setiap lapisan masyarakat, kepada masyarakat kita yang Islam dan juga kepada masyarakat-masyarakat kita yang bukan Islam. Jadi saya harap para penonton sebelum kita luncurkan lagi ataupun sebelum kita teruskan lagi, anda mungkin boleh type di ruangan komen anda supaya kita boleh tengok bagaimana program kita pada pagi ini, sama ada suara saya jelas ataupun audio kamera kita semuanya okey. Kita harap semuanya okey lah ya. Jadi tolong share ke banyak-banyak, semoga ada manfaatnya. Jadi saya juga ingin berikan terima kasih kepada semua yang sama-sama terlibat pada pagi ini, khususnya kepada sahabat saya Ustaz Muhammad Firdaus daripada Pusat Islam yang menjadi perantara mengelolakan program ini. Jadi alhamdulillah seperti yang saya maklumkan daripada awal tadi, tujuan saya berkongsi pada pagi ini lebih kepada berkongsi sebuah pengalaman. Alhamdulillah sebenarnya kalau kita perhatikan insan yang memegang ataupun berpegang kepada ajaran Islam ni ada dua kategori. Sama ada kategori mereka yang lahir Islam, akhirnya dia berpegang sepenuhnya kepada Islam, ada juga segelintir ya. Saya pernah kendalikan beberapa kes masalah akidah. Ada orang Islam lahir Islam tapi akhirnya dia tidak beriman kepada Islam, ada juga. Dan juga ada golongan yang Allah takdirkan mereka lahir dalam keluarga yang belum Islam ataupun bukan Islam, mak ayahnya mungkin beragama Kristian, beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi alhamdulillah satu ketika Allah berikan hidayah kepada insan ini, akhirnya dia berhijrah kembali ke agama asal manusia, agama fitrah manusia iaitu Islam. Kenapa kita gunakan istilah kembali kepada agama asal? Bukankah agama asal kalau orang bukan Islam itu agama asal dia kalau dia lahir Hindu lah kan? Sebenarnya tuan-puan, kehidupan kita manusia ini sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan melalui 5 peringkat. Sebelum kita berada pada alam dunia, yang hari ini, yang pagi ini kita berada dekat alam dunia ya. Ada sahabat kita Allah telah jemput mungkin malam tadi, sebentar tadi, berada di alam kubur, di alam barzah dah. Sebelum kita berada di alam dunia, ada lagi 2 kehidupan yang kita pernah lalui. Sama ada kita beriman ataupun tidak. Sebagai orang Islam kita kena beriman lah ya. Kita pernah hidup di alam roh. Di alam roh ketika itu tak ada bangsa Iban, tak ada bangsa Melayu. Kat situ tak ada pekerjaan dan sebagainya. Kita wallahu alam apa pekerjaan kita di alam roh. Kita tak ada pensyarah ketika di alam roh ya. Kita tak ada bangsa Melayu, kita tak ada bangsa Iban, semuanya bangsa roh. Bangsa roh ni Allah hidupkan dalam alam roh. Selepas itu Allah pilih roh-roh ini tadi ya, berperingkat mengikut umur yang Allah telah tentukan. Kalau macam saya dah 37 tahun dalam dunia ni ya, maknanya kita telah pun masuk di alam roh, di alam rahim selepas alam roh tadi mengikut peringkat umur kita. Ada orang Allah letak roh itu dalam perut ibunya pada tahun 2022. Ada tahun 80-an, 90-an, 60-an ya. Tapi mati tak semestinya mengikut siapa yang lebih awal pergi ke alam roh ataupun alam dunia tu, ataupun maafkan saya alam rahim tu. Allah pilih sesiapa sahaja mengikut ketentuannya pergi ke alam barzah
mengikut ketentuan Allah. Ada orang meninggal ketika bayi lagi. Ada orang meninggal ketika dalam perut lagi. Ada yang gugur dan sebagainya kan. Ada orang meninggal ketika umur 1 tahun. Ya. Ada pula orang meninggal ketika umur dia 80, 90, 95, 100 lebih ada. Ya. Jadi kita ni sebenarnya melalui beberapa peringkat kehidupan. Jadi kenapa saya gunakan istilah kembali ke agama asal? Sebab di alam roh kepercayaan kita adalah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah mengaku Allah sebagai Tuhan. Itulah kepercayaan asal manusia. Roh kita ni di alam roh bila Allah tanya ke siapa Tuhan kamu, sesungguhnya engkau lah Allah wahai Tuhan kami. Kita semua mengaku. Sebab itu kita yang lahir ke dunia ni seperti hadis Nabi SAW, ibu bapa lah yang menjadikan kita ni Melayu, Islam, Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Ya. Tetapi kita sendiri akhirnya bila kita dah akil balik matang dan sebagainya, kita boleh memilih perjalanan hidup kita sendiri. Baik, yang saya nak ceritakan tadi bahawasanya kita akan melalui 5 peringkat. Yang pertama di alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Alam akhirat adalah alam yang paling panjang. Last sekali di alam akhirat ni kehidupannya apa? Sama ada kita pergi syurga ataupun neraka. Jadi tuan-puan, apa yang saya nak kongsikan di sini, apabila bercakap dengan satu topik yang begitu penting ini, kenapa aku pilih jalan ini adalah satu topik yang sangat besar pada diri saya. Kenapa? Bila memilih jalan Islam ini, dia adalah satu jalan yang paling besar dalam kehidupan kita manusia. Ya. Kalau kita memilih sesuatu pekerjaan, contohnya kita bekerja sebagai penjual awam, bekerja di swasta ataupun bekerja sendiri, itu pilihan hidup kita, kerjaya kita. Tapi ada satu kerjaya hakiki yang Allah minta kita, minta kita semua ni kena buat adalah beriman kepada Allah. Inilah kerja hakiki kita yang sebenarnya kita tak boleh nak elakkan. Kita tak boleh nak kata orang tadi, tak boleh nak tinggalkan pekerjaan ini. Ya. Jadi alhamdulillah pekerjaan kita yang paling penting adalah pekerjaan kita sebagai hamba Allah yang beriman, mengaku Allah sebagai Tuhan, dan bukan itu saja, tapi lebih jauh kita kena juga kata orang tadi mengaku bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya bagi kita. Allah tempat yang kita bergantung, dan setiap perkara dalam kehidupan kita ini berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang sangat penting. Jadi tuan-puan, topik kenapa aku pilih jalan ini adalah satu topik yang sebenarnya saya kira bagi seorang revert, bagi seorang mu'alaf ataupun individu yang kembali ke agama Islam ini adalah topik yang besar. Mungkin bagi orang Allah cerita tentang mu'alaf ini balik-balik begitulah cabaran dia macam-macam. Tapi sebenarnya tuan-puan, memilih jalan Islam tidaklah semudah seperti kita memilih sesebuah pekerjaan. Ya, ada orang dia kena konflik dengan keluarga kandungnya yang bukan Islam. Ada orang dibuang keluarga. Ada orang, pernah saya dengar kisah seorang mu'alaf berbangsa Iban, dia sebelum memulai Islam dia dapat hidayah dekat maktab kuburan. Ya, sebelum nak jadi cikgu dia dapat hidayah Islam. Akhirnya dia tak habis pelajaran sebab dapat tantangan yang sangat berat. Kisahnya sangat drastik hingga kan dia dicabut kukunya. Keluarganya sangat menentang. Jadi memilih jalan Islam bukanlah jalan enteng, bukanlah jalan mudah, bukanlah jalan yang kata orang, bukan cerita yang kita dengar, oh ya Allah peluk Islam gitu ya. Ada insan yang Allah betul-betul uji berat ujiannya. Ya. Ada juga yang mudah perjalanannya, ada juga keluarga yang hadir bersama-sama ketika syahadah. Ada. Tapi alhamdulillah ada di kalangan mu'alaf kita, termasuk diri saya, menghadapi satu ujian yang bukan mudah. Ya. Jalan yang kita pilih ini jalan yang akan membuatkan keluarga kita tersinggung. Jalan ini juga akan membuatkan keluarga kita menganggap kita ni menjadi orang lain. Bagi masyarakat Iban, biasanya istilah yang digunakan adalah menjadi laut, menjadi Melayu. Kami yang memeluk Islam dari suku Iban, kaum Iban, suku Dayak ni, keluarga kita akan, macam mana sekalipun mereka akan kata kita jadi Melayu. Jadi Melayu, kata orang tadi hidup macam orang Melayu, itu fahaman mereka, itu salah tanggapan mereka. Sebenarnya tidak. Ya. Saya tetap berbangsa Iban, anak-anak saya pun saya letak bangsa Iban. Jadi alhamdulillah. Berbicara tentang topik ini juga tuan-puan, sebenarnya saya sering menggunakan istilah ibarat mimpi jadi kenyataan. Kenapa saya katakan begini? Sebenarnya sebelum saya kembali ke agama fitrah ini, sebelum saya kembali ke agama asal manusia ini, saya adalah antara insan yang subhanallah Allah takdirkan saya pernah sangat tidak menyukai Islam. Istilah yang maaf saya katakan, saya guna istilah saya sangat membenci Islam sebelum saya Islam. Kenapa?
Sebagai seorang yang persekitarannya tak ada orang Islam langsung, di kampung saya majoritinya memang keseluruhan kami adalah masyarakat Iban yang beragama Kristian, Bahai pun ada, Sidang Injil Purnia pun ada yang berpegang pada mazhab Kristian Anglican, Roman Katolik, macam-macam lagi. Kami ini adalah orang yang tidak pernah didedahkan langsung dengan ajaran Islam. Jadi kita banyak cerita yang dimumukkan tentang Islam. Banyak kisah, banyak kata orang tadi perkongsian cerita-cerita yang menakutkan juga. Saya pernah mendengar mendiang nenek saya. Saya gunakan istilah mendiang. Nenek saya dulu dia kata orang Islam ni bab mati pun seksa. Dia kata apa? Orang Islam kalau mati dia akan dilenyek perut dia untuk keluarkan najis. Itu dia kata. Dilenyek guna kayu dan sebagainya supaya najis-najis dekat badan tu keluar. Jadi dia kata seksa. Mati orang Islam pun seksa. Sampai kena lenyek, kena macam mana guna kayu macam tu sakit kan. Jadi itu yang kita dengar. Lepas tu dia kata orang Islam ni kenapa dia tak boleh makan daging babi. Maafkan saya guna istilah babi daging gizir. Dia kata cuba tengok orang Islam sembahyang. Dia sembahyang macam babi menyundul, dia kata. Kan? Bila ketika sujud kita gitu, dia kata tengok. Sebab itu dia kata sebenarnya mungkin Tuhan orang Islam tu ada hubung kaitnya dengan babi. Lebih kurang begitu ceritanya. Ini keluarga saya lah. Keluarga yang lain saya tak pasti. Jadi dia kata itu antara sebab orang Islam ini kita tengok babi pun dia tak boleh makan. Macam orang Hindu, Tuhan dia yang dia kata adalah dia tak boleh makan daging lembu kan. Binatang yang dihormat, yang disanjung, dia kata lembu. Itu orang Islam begitu dia kata. Jadi itu adalah salah tanggapan kita. Jadi yang kita nampak ketika itu ajaran Islam juga adalah satu agama yang kita rasa agama yang sangat banyak pantang larang, sangat susah. Sembahyang kena 5 kali sehari semalam, pagi sampai ke malam. Orang Kristian sembahyangnya seminggu sekali. Ya kan? Sembahyangnya seminggu sekali. Mana lebih mudah? Sembahyang seminggu sekali ke sembahyang sehari sekali, sehari 5 kali dalam sehari itu? Mana lebih senang? Pastinya kalau secara logik kita nampak yang mudah hidupnya itu orang sembahyang seminggu sekali pun cukup. Kan? Berbanding dengan dalam sehari 5 kali kena sembahyang. Susah tu kan, pagi-pagi kena sembahyang kan. Jadi cuba jawab diri anda, mana yang lebih senang? Sembahyang seminggu sekali ke kalau diberi pilihan sembahyang sehari 5 kali? Kan? Jadi kita nampak Islam itu adalah satu agama yang tak relevan mengikut peredaran mangsa. Kita rasa ini agama mundur lah, tak perlu pun sembahyang sampai 5 kali. Yang penting kita buat baik kan. Orang Kristian sembahyang seminggu sekali. Yang penting setiap hari tu kita berdoa kan. Konsep ibadah dalam agama selain Islam berbeza. Ini yang mungkin saya boleh kupas sedikit nanti. Bahawasanya itulah keindahan Islam. Sebenarnya kita yang beragama Islam, kita kata subhanallah sembahyang 5 kali itulah adalah sembahyang terbaik. Mana yang mudah? Ya, agama Islam agama yang paling mudah, tak susah pun sembahyangnya. Malah orang yang paling taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini insya-Allah adalah hamba Allah yang paling baik, paling tenang, paling kata orang tadi bahagia dalam hidup dia. Itu yang kita rasakan bukan saya nak katakan agama lain itu kata orang tadi agama yang tidak baik. Ya, semua agama kita sepakat mengatakan sebuah agama mengajar kebaikan. Ya, tak ada agama mengajar orang buat jahat tetapi maaf saya katakan agama yang sebenar-benarnya adalah agama Islam Baik, saya dapat informasi daripada ruang komen. Suara kadang-kadang terputus. Saya harap line saya tidak ada gangguan. Kalau saya tengok kat sini rangkaian saya alhamdulillah laju, mungkin ada masalah talian Saya nampak Encik Zulkifli Abu Bakar dia kata ada suara kadang-kadang terputus-putus. Baik. Teruskan bagi ruangan di ruangan komen itu terus type, semoga kata orang tadi ceramah perkongsian saya ini ada manfaatnya. Baik. Okey. Kenapa saya pilih jalan ini tuan-puan? Sebagai orang yang pernah membenci Islam sehingga kan saya pernah juga bercakap dengan kawan baik saya yang beragama Islam. Saya kata dengan dia, saya kalau fikir-fikirkan satu-satu agama yang saya tak akan peluk adalah Islam. Saya pernah berkata begitu. Punya saya tak suka Islam. Saya kata daripada banyak-banyak agama Islam saya tak akan peluk sampai mati. Saya tak akan masuk Islam sampai mati. Saya pernah berkata begitu dengan kawan baik saya sebelum saya Islam.
Punyalah kita kata orang tadi, kita tak suka Islam. Sehingga saya ibarat kata orang tadi berkata, saya tak nak masuk Islam. Alhamdulillah, Mak Cik Iba kita kata suara tuan saya dengar clear. Mungkin ada sahabat kita ada yang ni, ada gangguan sikit, mungkin boleh keluar balik daripada FB tu, masuk balik. Baik. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa saya berkata begitu? Sebab kehidupan masyarakat Iban, masyarakat Dayak terutamanya, dengan kepercayaan, dengan agama ataupun dengan syariat, dengan hukum hakam dalam Islam, ibarat langit dan bumi. Sebab itu, kalau kita tengok ramai masyarakat kita yang bukan Islam di luar sana, ke mana mereka lebih ramai memeluk agama? Adakah ramai orang memeluk Kristian ataupun Islam? Kita letak dua agama lah. Kita letak dua agama lah. Kristian ataupun Islam. Sebab jarang kita melihat orang bangsa Iban ni masuk Hindu, masuk Buddha, jarang. Ataupun kaum-kaum yang lain ni. Dua agama yang paling besar di muka bumi ni, antara yang paling besar Islam dengan Kristian lah kita bandingkan. Ataupun agama dakwah, agama yang memang kata orang menyampaikan message, mengajak orang lain beriman kepada agama masing-masing, dua agama, iaitu agama Islam dan agama Kristian. Kita tengok agama-agama lain ini, agama apa yang paling banyak orang peluk, Islam ke Kristian? Kalau kita tengok masyarakat Iban sendiri, masyarakat Cina, isteri saya Cina, ataupun masyarakat orang lain, masyarakat ini orang Cina kurang memeluk Islam, dia ramai memeluk Kristian. Begitu juga masyarakat Iban, sama ada Dayak yang lain, Bidayuh dan sebagainya, kebanyakan mereka bukan memeluk Islam, tapi ramai memeluk agama Kristian. Sebab apa? Sebab ajaran Kristian, dia tidak menekankan hukum hakam. Dia tidak menekankan pantang larang dengan begitu strict, dengan begitu tegas. Tapi Islam menekankan itu sangat-sangat. Dan kalau kita tengok, mana ada agama dekat dunia ni yang melarang kahwin campur? Kecuali Islam. Islam tak boleh berkahwin dengan selain daripada agama Islam. Tapi agama lain, kita tengok masyarakat Iban, ada kalau pasangan dia tu adalah Cina yang beragama Buddha, kalau dia berkahwin Iban yang Kristian dengan Cina Buddha, dia boleh kahwin tanpa memeluk agama satu sama lain, malah meraihkan kedua-duanya bila berkahwin. Tapi Islam tidak. Ini yang kita nampak sebelum Islam, ini yang saya nampak sebelum Islam. Kita nampak Islam ni agama apalah Kenapa kata orang tadi begitu, kita nampak mundur, sempit. Sempit kita gunakan istilah sempit. Jadi itu yang kita nampak. Tetapi sebenarnya itulah ketegasan Islam, kebenaran Islam. Kalau itu agama yang benar, satu-satunya agama yang benar, tak mungkin kita nak membiarkan orang lain memilih agama yang selain daripada Islam. Baik. Okey. Kalau kita bercakap tentang agama, ramai juga hari ini masyarakat yang kita nampak mengasingkan agama ini sebagai perkara yang diasingkan dalam kehidupan. Sebenarnya, kehidupan beragama adalah kehidupan yang paling penting. Manusia yang hidup tanpa agama, di dunia boleh hidup. Di akhirat boleh hidup tapi tidak bahagia. Sebab apa? Kalau kita fikir secara logik di dunia ini, memanglah kita ni tak ada agama pun hidup. Kan? Tak beramal dengan agama Islam pun hidup. Malah ada yang orang yang hari ini yang ramai kaya raya, banyak harta, adalah orang bukan Islam. Tapi kebahagiaan, kehidupan yang sebenar bukan terikat pada dunia semata-mata. Kerana kita akan melalui dua lagi kehidupan yang sebenarnya kita tak boleh elak. Sama ada kita percaya ataupun tidak, kehidupan itu adalah kehidupan di alam barzah dan juga kehidupan di alam akhirat. Inilah kehidupan yang kita tak boleh elak. Sebab itu kita perlu hidup beragama. Agama adalah panduan hidup kita. Panduan hidup manusia untuk hidup di dunia ini. Kita ada syariat dia, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Sedangkan negara kita ada rukunnya. Sedangkan kata orang tadi kita sebagai pekerja dalam sebuah syarikat, kita juga ada majikan kita. Kita juga ada, kata orang tadi, kita ada undang-undang di dalam organisasi kita. Bayangkan kalau kita bekerja, kan, syarikat kita ni tak ada peraturan. Suka-suka hati datang. Kan? Masuk pejabat pukul 10 ataupun pukul 4 petang. Sedangkan pukul 5 dah balik. Boleh ke macam tu? Tidak boleh. Itulah peraturan. Apatah lagi kehidupan kita sebagai makhluk Allah. Allah telah berikan kepada manusia ni panduan hidupnya, iaitu panduan sebagai hambanya, iaitu Islam.
Jadi Islam adalah panduan bukan untuk kita yang telah Islam saja, tapi Islam adalah panduan jalan kehidupan untuk semua bangsa manusia. Ya. Islam adalah agama pegangan hidup yang sebenarnya untuk orang Melayu, orang Iban, orang Cina, orang India, orang UTM ataupun di mana sahaja. Ya, di mana sahaja berada. Itulah kehidupan yang sebenarnya yang kita perlu tempuhi. Jadi, apa yang saya nak ceritakan, kenapa saya pilih Islam? Daripada orang yang pernah membenci Islam, kenapa saya memilih Islam? Itu adalah satu perkara yang sangat besar dalam hidup saya. Hingga kan orang tua saya, ibu saya terutamanya, sangat bersedih apabila saya memeluk Islam. Ya. Bukan mudah untuk saya memeluk Islam. Kerana apa, tuan-puan? Kerana untuk saya berada di dalam agama ini, saya perlu mengkaji Islam tu begitu lama. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-fikir balik, ramai juga rakan-rakan mu'alaf yang saya dapati, sebenarnya mereka kata bila mereka imbas sebalik kehidupan mereka sebelum memeluk Islam, sebenarnya Allah telah pun berikan kepada mereka ini hidayah daripada peringkat awal lagi. Jadi sebenarnya saya, ya, ketika tingkatan 4, ketika berumur 16 tahun, pernah terdetik nak memeluk Islam. Kan? Kenapa? Ini yang saya nak ceritakan dengan anda semua. Sebenarnya, saya antara masyarakat Iban ataupun individu yang Allah takdirkan memiliki nama yang unik, ya. Jadi nama saya sebelum Islam Berita Anak Lapani. Kan tahu tak rancangan TV rancangan TV pukul 8 malam tu kan, Berita kan, orang Johor Berita kan. Jadi nama saya itu. Jadi di sekolah saya ni sering dipeli, diejek, dipelekehkan, disindir-sindir oleh kawan-kawan baik kita. Ayah saya pula namanya Lapani. Kan. Jadi kawan-kawan saya ni selalu duk pelik. Okey, dia kata apa? Oh, berita jam 8 ini. Berita jam 8 ini. Kan nama saya tadi Berita Anak Lapani. Jadi saya ni sering digelak, dipeli di sini. Jadi saya ni rasa sangat rendah diri. Jadi pernah saya terdetik bagaimana cara saya nak tukar nama saya ni kan. Jadi pada tingkatan 4, tuan-puan, kalau kat Malaysia ni salah satu jalan kalau orang nak tukar nama yang terdetik ketika itu adalah dengan memeluk Islam. Jadi fikir takkanlah aku nak macam mana? Takkanlah saya nak menukar agama ataupun menukar nama saya semata-mata dengan memeluk Islam. Tak mungkin saya kata. Jadi ketika itu terbantu hasrat dan Allah takdirkan akhirnya saya berhijrah ke bumi Johor selepas habis belajar tingkatan 6 tu. Sementara menunggu keputusan peperiksaan STPM ketika itu, saya berhijrah ke Johor niat asalnya untuk cari duit. Nak sambung belajar ketika itu, nak melanjutkan pengajian ke peringkat universiti kan. Jadi saya datang ke Johor, alhamdulillah di sinilah Allah mempertemukan saya. Saya ada juga sepupu saya yang berbangsa Iban yang beragama Islam. Mereka ni memeluk Islam sebab ayah mereka berkahwin dengan mak mereka yang barulah ataupun seorang yang beragama Islam. Ya, jadi mereka ni satu keluarga akhirnya bila ayah mereka memeluk Islam, pakcik saya tu ajak sepupu saya ni semua memeluk Islam. Jadi bila saya datang ke Johor ni, salah satu hajat saya nak jumpa dengan sepupu ni. Bila jumpa sepupu saya ni, penuh dekat ruang tamu dia buku-buku risalah agama seperti dekat belakang saya macam ni, lebih kurang gini lah. Saya pula alhamdulillah suka membaca, dengan insya-Allah sedikit sebanyak saya suka membaca. Jadi saya tertarik dengan dua buku yang sebenarnya saya ingat buku inilah menjadi detik awal kenapa saya peluk Islam. Yang pertama, buku itu memang buat saya marah. Tajuk dia apa, tuan-puan? Kenapa kami orang Kristian peluk Islam? Subhanallah. Ini yang sebenarnya bila saya fikir balik, Allah sebenarnya melorongkan kita pelbagai cara hidayah itu. Saya sebagai orang yang anti-Islam, di sekolah juga selalu dengan beberapa orang sahabat Islam, saya selalu suka berdebat. Suka saya kata orang mengatakan Islam ni agama yang tak betul. Ya. Jadi sebagai seorang yang sangat benci Islam, bila saya nampak satu buku, kenapa kami orang Kristian peluk Islam, saya punya marah. Saya ambil buku tu. Saya baca. Dan saya terpaut dengan kisah tokoh seorang mu'allaf yang berasal daripada London, yang namanya saya tahu, mungkin tuan-puan kenal orangnya, boleh Google kisahnya, iaitu Cat Stevens, Yusuf Islam. Kenapa saya minat dia? Sebab saya juga orang yang suka muzik, saya suka main gitar. Cat Stevens penyanyi, seorang penyanyi kan, seorang kata orang tadi yang suka muzik. Jadi
saya sangat tertarik dengan kisah dia. Bagaimana orang yang beragama Kristian, orang yang ada populariti, orang yang saya rasa orang yang berpegang ke agama, orang yang berpegang pada ajaran Kristian ni adalah orang yang moden, orang yang hidup, kita banggakanlah agama Kristian, agama Mak Saleh kan, agama orang Barat. Jadi saya pelik, kenapa orang ini kaya raya, kata orang tadi, selain itu juga bukan selain kaya raya, popular ketika dia meluk Islam, kalau tak silap saya umur 29 tahun ataupun lebih kurang 32 tahun dia, Kate Steven ni. Seorang yang berasal daripada England, London kan. Bagaimana Mak Saleh? Kita selama ini kagum dengan agama Kristian. Saya tertarik, dia kata apa? Dia memeluk Islam puncanya adalah dia mengaku hanya Allah lah Tuhan yang sebenar-benar. Dia kata Jesus, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa peranannya sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Moses ataupun Nabi Musa alaihissalam, sama seperti Ibrahim ataupun Nuh, kisah yang popular dalam agama Kristian juga. Nabi Solomon, Nabi Sulaiman. Jadi dia kata Jesus ni sama saja. Tetapi Jesus ni beza dia dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus untuk semua kaum. Nabi Isa dia kata diutus untuk Bani Israel, orang Yahudi, orang Israel. Jadi begitu. Jadi tuan-puan, dengan sebab ini saya membaca balik Bible. Saya membaca balik kitab Injil ataupun kitab Bible yang dipegang oleh masyarakat Iban. Dan satu benda juga yang saya nak tekankan kat sini, masyarakat Iban ataupun masyarakat Dayak di Sarawak, Bible mereka banyak diterjemahkan mengikut bahasa kaum masing-masing. Diterjemah dalam bahasa Iban, diterjemah dalam bahasa Melanau, Bidayuh dan sebagainya. Dan dalam Bible bahasa Iban, dalam kitab Kejadian, dalam Old Testament, buku Perjanjian Lama, bab 1, bab Kejadian, ayat pertama, yang menciptakan alam ini, yang menciptakan alam ini adalah Allah. Inilah puncanya saya memeluk Islam. Jadi saya baca balik, ya Allah, saya kata sebenarnya Allah lah Tuhan. Itu sebenarnya tuan-puan, saya berpegang dengan kepercayaan ini selama 6 tahun. Dengan asbab ini juga saya terus syahadah. Dan saya nak tekankan dengan anda semua kat sini, ketika awal-awal Islam saya belum cukup iman saya kepada baginda Nabi SAW. Saya yakin, tapi dia belum meresap keyakinan dia. Macam mana nak merasanya meresapnya cinta kita pada Rasulullah, keimanan kita pada Rasulullah? Bila kita baca, dengar kisah Nabi, kita akan rasa sebab di hati. Kita akan rasa bergetar hati kita. Alhamdulillah, benda itu saya dapat selepas 6 tahun saya syahadah. Mana tadi, keimanan saya betul-betul kepada Rasulullah, saya rasa apabila saya telah 6 tahun memeluk Islam. Jadi dengan sebab itu tuan-puan, akhirnya saya memeluk Islam. Dan Allah takdirkan juga, selepas 6 tahun berlaku satu peristiwa, saya memeluk Islam pada 1 Jun 2006 di Pejabat Agama Islam di Arah Johor Bahru. Jadi apa yang saya nak ceritakan, seperti yang saya maklumkan dengan anda tadi, pada 6 tahun pertama saya sebagai seorang Islam yang taat, namun saya belum rasa cinta. Saya tak pernah lagi menangis. Tak pernah lagi menangis apabila mendengar membaca kisah Rasulullah. Apabila mendengar tentang sirah perjuangan Nabi SAW, saya tak pernah menangis. Dan itu hanya saya dapat selepas 6 tahun. Kenapa benda itu berlaku? Inilah yang saya nak kongsikan dengan anda, bahawa kematianlah yang sebenarnya mengingatkan saya balik untuk renung diri sendiri. Pada bulan 12 tahun 2012, 6 tahun selepas saya kembali ke agama Islam, saya peluk Islam tadi pada 1 Jun 2006. 6 tahun kemudian, kawan baik saya meninggal dunia sakit jantung. Meninggal pada usia dia, kalau tak silap saya, 27 tahun. Sangat muda. Dan yang paling sadisnya, dia meninggalkan isteri dia yang sedang sarat mengandung. Umur kandungan isteri dia, kalau tak silap saya, 7 bulan atau 6 bulan begitu. Tengah sarat betul. Dan anak sulungnya baru setahun lebih. Subhanallah. Ketika itu, saya betul-betul terpukul. Kawan baik saya ni nama dia Zul. Yang nama Zul kat sini, kan? Nama dia Zul. Dia meninggal, apa sebabnya tuan? Sakit jantung selepas melihat perlawanan bola sepak. Hari Sabtu, ketika itu pertandingan
AFF Suzuki Cup pada tahun 2012. Kalau tak silap saya, perlawanan di antara Malaysia Indonesia. Kalau anda ingat, perlawanan itu sangat sengit dan sebab itu kawan saya ni minat sukan seperti saya. Kami ni kalau petang main bola padang, malam main futsal. Jadi saya selalu dengan dia lah. Jadi dia ni meninggal sakit jantung dekat rumah. Jadi bayangkan, apabila saya fikir-fikir, dia ni tak pernah ada sejarah sakit, tak pernah ada penyakit apa-apa, tak pernah ada penyakit kronik. Tapi Allah jemput dalam keadaan dia sihat walafiat. Meninggal pula dekat sofa rumah. Duduk dekat sofa, kerusi kan. Allah jemput, begitulah. Jadi, apabila dia meninggal, saya fikir balik, ya Allah, mati ni bila-bila dah. Saya betul-betul terpukul sebab saya sangat rapat dengan dia. Dan saya kenal dia ni, kenal isteri dia, kami pernah kerja satu kilang. Jadi ini membuatkan saya berfikir, apa tujuan hidup kita yang sebenar ini? Adakah dah cukup aku ni baik? Ketika ini, ya Allah, saya minta Allah tunjukkan kepada saya jalan yang sebenar sebab saya rasa sangat sedih. Dan untuk maklumat anda, jenazah beliau ni adalah jenazah orang Islam pertama yang saya uruskan. Dan nak dijadikan cerita, dia ada abang ni pun tak sanggup memandikan jenazah beliau sebab terlalu sedih. Jadi seingat saya ada beberapa orang, saya antara orang yang memandikan jenazah beliau ni, dan ketika memandikan beliau ni saya terbayang wajah dia. Sampai sekarang saya masih ingat dia. Sebab apa? Orang yang meninggal dalam keadaan mengejut ini tuan-puan, Allah takdirkan mereka ni kena buat postmortem kan, kena dibelah, belah daripada ni sampai ke perut, kepala pun dibelah, dan ketika memandikan darah itu masih mengalir, masih segar kan. Jadi saya rasa sangat sedih, saya rasa sangat terpukul. Saya tanya dengan diri saya, apa tujuan hidup kita manusia ni? Cukupkah selama ini saya dah sembahyang, dah berpuasa, dah bayar zakat, buat benda-benda yang Allah perintah, tinggal ke perkara yang lain? Adakah cukup setakat itu? Inilah persoalan yang membuatkan saya mula berfikir tentang kehidupan. Dan alhamdulillah Allah takdirkan satu hari ataupun 2 hari selepas itu saya ditaskil, didatangi jemaah tabligh ke rumah. Mereka inilah mula menyentuh saya bila saya ikut mereka bercakap tentang kehidupan. Barulah saya tahu bahawa manusia ni hidupnya adalah untuk beriman kepada Allah, menyelamatkan diri sendiri, keluarga keseluruhannya untuk kembali ke jalan fitrah agama yang sebenar. Jadi dengan asbab ini, mulalah langkah saya memilih jalan yang saya pilih pada hari ini. Hingga kan pada tahun ini tadi juga saya memilih untuk meletakkan jawatan saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor. Satu pekerjaan yang saya sangat sayang, satu pekerjaan yang saya sangat cintai. Tapi saya tinggalkan sebab tak ada lagi pekerjaan yang lebih penting daripada mengajak orang mengenal Allah, beriman kepada Allah. Saya rasa walaupun kita dah cukup moden, walaupun dunia hari ini di hujung jari media sosialnya, orang boleh tahu tentang apa itu Islam dan sebagainya, tetapi perlunya ada di kalangan kita yang berhikmat menjadi, kata orang tadi, insan yang berkongsi misi Islam. Sebab itu kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun hanya satu ayat. Jadi menjadi orang yang berpegang kepada ajaran Islam bukanlah pilihan, dia adalah satu kewajipan. Jadi saya nak kongsikan kepada anda yang menonton ruangan ini, cuba renung, ingat, kenang orang di sebelah kita, jiran-jiran kita mungkin, saudara-saudara kita mungkin. Ada tak di kalangan mereka yang belum Islam? Ada tak? Kalau ada, pernah tak kita kongsikan Islam dengan mereka? Oh dah Bro Muhammad, saya dah pernah kongsikan. Bagaimana kongsi? Oh saya doakan selalu, setiap dalam doa, setiap kali selepas solat saya doakan. Cuma saya nak bagi tahu dengan anda, tolong ajak mereka terang-terang masuk Islam. Beritahu mereka Allah Tuhan kita. Beritahu mereka Nabi Muhammad SAW Nabi untuk kita. Beritahu mereka bahawa kehidupan manusia ni ada 5. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Ada manusia tak tahu kehidupan dia. Kalau selama ini kita berkongsi, berkempen tentang banyak benda. Kita berkempen tentang rezeki, tentang saham, tentang emas, apa lagi? Tentang bola sepak, tentang politik, tentang bantas rasuah, tentang apa lagi? Apa kita sanggup berkata orang tadi, berdemonstrasi di jalanan untuk berkempen apa ini? Kempen pencemaran alam sekitar. Tapi jarang kita mengajak manusia jom sembah Allah. Jadi sebenarnya bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi SAW ini, jom kita kongsikan
kepada saudara-saudara kita, jiran-jiran kenalan kita yang bukan Islam, yang belum Islam, yang Allah belum campakkan hidayah ini, kongsikan mesej Islam pada mereka. Namun kalau kita tak ada kekuatan, doa pun memadai. Sekecil-kecil iman kita tu berdoa kepada mereka ni, berdoa kepada Allah untuk mereka ini, semoga Allah berikan hidayah Islam. Dan jangan lupa kongsikan pelbagai medium dan sebagainya. Jadi hari ini tuan-puan, kalau kita tengok kehidupan kita hari ini, kita pernah diuji selama 2 tahun. Kita bekerja, pernah kita 3 bulan tak pernah naik pejabat. Apabila kita dilanda satu ujian pandemik, kata orang tadi pandemik COVID-19, bagaimana kehidupan manusia ini sebenarnya kita boleh renung balik. Bayangkan tanah suci, Mekah Al-Mukarramah, tempat kita menunaikan haji, tempat kita menunaikan umrah, pernah lengang tanpa manusia. Jadi subhanallah, benda inilah yang kita kena renungkan tuan-puan, sebenarnya apa tujuan kita. 2 hari lepas, sahabat baik saya juga yang bekerja di JKM baru meninggal dunia sebab kanser. Saya agak terkejut juga. Beliau sihat walafiat, tapi Allah uji, meninggal usia dalam umur dia 38 tahun. Jadi inilah yang kita nak renungkan. Hari ini kita bekerja. Jadi kepada anda yang bekerja, terutamanya rakan-rakan kita di UTM Talent Transformation Center ini, termasuk di Pusat Islam, kenapa kita bekerja? Kepada pelajar-pelajar UTM, pelajar-pelajar IPT dan semua pelajar-pelajar yang di luar sana, kenapa kita belajar? Kalau akhirnya kita mati, sebenarnya kehidupan manusia ini adalah untuk kita ni beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya juga nak meraihkan, sebenarnya ada sahabat-sahabat kita di ruangan komen ini, Encik Zulkifli Abu Bakar. Saya sering dengar perdebatan antara orang Islam dan orang Kristian. Semasa Tuhan masih beragama Kristian, adakah benar pegangan orang Kristian Tuhan itu satu? Tetapi ada 3 bentuk. Godhead, ataupun Father, ataupun Tuhan Bapa, betul. Dalam agama Kristian adalah Allah juga. Ini yang saya nak meraihkan persoalan ini. Betul tuan, sebenarnya orang Kristian juga, mereka ini sebenarnya mereka berpegang kepada Allah tu Tuhan yang satu. Cuma konsepnya ada 3 tu yang salah tu. Sebab itu Allah katakan dalam surah Al-Ikhlas tu kan, Allah tu Esa, Qul huwallahu ahad. Allah tu Esa, Allah tu tunggal. Istilah guna satu tu kurang tepat. Lebih baik kita guna istilah tunggal. Bahawasanya orang Kristian, sebab itu kalau kita baca surah Al-Fatihah setiap hari kan, kita baca surah Al-Fatihah, orang yang sesat adalah orang Nasrani. Mereka ini sebenarnya mereka ada pegangan, tapi mereka ni, maaf saya katakan kalau ada rakan-rakan non Muslim yang melihat ini, terutama rakan-rakan Kristian, saya nak bercakap berterus terang, bukan saya menghina agama anda, tetapi sebagai bekas orang yang pernah berpegang kepada agama Kristian, saya nak bagi tahu bahawa agama Kristian adalah agama yang asalnya mereka ni mengaku Allah itu Tuhan. Tetapi konsepnya terpesong, tergelincir daripada akidah hingga tersesat menganggap bahawa Allah ini ada anak. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus, itu yang Trinity dipegang oleh orang Kristian. Itu juga pegangan saya dulu sebagai orang yang berpegang kepada agama Kristian, mazhabnya Anglican. Ini lebih kepada Protestan lah. Jadi sebenarnya orang Kristian juga mengaku Allah Tuhan. Sebab itu dalam Bible mereka sendiri jelas menyatakan bahawa dalam Perjanjian Lama, ayat nombor 1 dalam Bible tuan-puan, ini saya boleh baca Bible dalam app pun ada, online pun ada, boleh baca. Old Testament ayat 1 yang menciptakan alam ini adalah Allah. Itu juga pegangan orang Kristian, cuma mereka menganggap bahawa Tuhan itu ada anak. Dan kalau yang Roman Katolik, mereka ni mengagungkan Maria. Sebab itu mereka kata Maria darah suci, adalah perempuan yang suci. Dalam bahasa Iban, adalah seorang perempuan, wanita yang suci. Mereka mengagungkan, sehingga kan ada yang menyembah Mary. Jadi dalam Kristian ni banyak konsepnya sebenarnya. Saya tak boleh nak kata satu, tapi asas Kristian dia berpegang pada Trinity, 3 Tuhan, Tritunggal ataupun dalam bahasa Melayu Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Jadi Allah ini dikatakan ada anak-anaknya Jesus. Ini yang salahnya, lahir daripada Mary. Jadi dalam Islam Tuhan tak beranak, Tuhan tidak diperanakkan, Tuhan tak ada pasangan, Tuhan tak ada isteri. Jadi Tuhan ni tak seperti makhluk.
Ya. Jadi kejadian Nabi Isa alaihissalam adalah seperti bagaimana kejadian mujizatnya Allah menciptakan Nabi Adam tanpa bapa, tanpa ibu. Nabi Isa ni tanpa bapa, ada ibu. Begitu juga dengan Hawa, kan, tanpa ibu, lahir daripada tulang rusuk Nabi Adam tapi tanpa ibu. Jadi begitulah yang kita nak ceritakan. Jadi kalau ada yang ingin yang mengajukan soalan, saya mengalu-alukan di ruangan komen supaya kita sama-sama kalau ada apa-apa yang saya nak kongsikan, semoga motivasi ini, perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada kita semua. Jadi tuan-puan, kenapa kita pilih jalan Islam? Jalan Islam ini adalah satu jalan yang perlu kita pegang supaya kita berjaya dunia dan akhirat. Okey, ada soalan Bagaimana cara yang terbaik kita nak mulakan untuk mengajak kawan kita yang non-Muslim? Subhanallah, terima kasih kepada Farisa Ahmad. Satu soalan yang sangat bagus. Betul, bagaimana cara kita nak mengajak kawan kita yang bukan Islam, non-Muslim ini? Betul, soalan ini penting sangat-sangat sebab soalan ini perlu kita ajukan. Pelbagai cara sebenarnya. Ada orang dakwah bilhal. Ada orang berdakwah menggunakan media sosial, menulis. Ada orang dia berdoa. Ada orang ajak terang-terang. Ada orang kalau berdialog. Okey, saya ada beberapa pandangan, ada beberapa panduan yang sering saya gunakan bagaimana saya nak berkongsikan Islam dengan orang yang bukan Islam. Okey, apa yang saya buat tuan-puan, kita kena ada, kata orang tadi, ada skill supaya benda yang penting ini tidak menjadi benda yang sensitif, benda yang menjadi menyinggung perasaan. Sebab isu agama isu sensitif, kan? Ada orang sanggup bergaduh, ada orang sanggup mati, ada orang sanggup putus hubungan apabila menyentuh isu agama. Sedangkan isu agama adalah isu yang paling penting. Bagaimana nak, kata orang, nak solve the problem? Bagaimana kita nak menjadikan agama ini satu perbualan yang harmoni? Okey. Kalau kita ada kawan-kawan baik kita, terutamanya kawan-kawan kita sesama tempat belajar dengan kita, mungkin satu tempat kerja dengan kita, cuba minta pandangan mereka. Okey, tanya mereka apa pandangan dia bagaimana kejadian manusia ni. Kan? Ataupun baru-baru ini bulan lepas kami buat satu program street dakwah. Saya berjumpa dengan dua pasangan suami isteri berbangsa India, beragama Hindu. Saya tanya dengan mereka, siapa yang menciptakan alam ni? Mereka tak tahu. Mereka tak ada jawapan. Saya bagi tahu mereka pula, maafkan saya tanya juga soalan yang seterusnya, saya tanya lagi. Selepas mati bagaimana kehidupan manusia? Mereka pun tak ada jawapan. Jadi, boleh menggunakan teknik dengan non-Muslim, tanyakan bagaimana perjalanan akhir manusia ni? Selepas mati ke mana kita? Tanya mereka. Ataupun tanya mereka juga bagaimana kejadian manusia ini. Kan? Ada orang gunakan teori Darwin, revolusi daripada buruk, kan? Subhanallah, nakkah kita jadi macam itu? Cuba tanya mereka. Ataupun tanya mereka bagaimana, kata orang tadi, alam ini terjadi. Benda-benda ini sebenarnya secara tidak langsung soalan yang sangat harmoni, tidak sensitif. Tidak sensitif yang sebenarnya kalau ditanya pun, ini common question, soalan lazim yang bagi dia kalau dia jawab, dia pun happy. Ataupun tanya dengan dia mereka juga. Bagaimana nak mulakan dialog? Tanya dengan dia, boleh tak saudari ceritakan apa konsep keagamaan dalam agama anda? Contohnya kalau dia Hindu, tanya dia. Kalau kita tanya pada orang tu akan rasa didekati. Jadi jangan terus tak cerita tentang Islam, tanya dia tentang diri mereka ni dulu. Jadi kepada sahabat kita tadi, Farisa Ahmad, mungkin boleh menggunakan itu supaya kita boleh mulakan dialog dengan santai. Tapi sebelum ini saya pernah buat tayangan big screen live bola sepak. Ketika break lebih kurang 10 minit itu, saya ajukan soalan apakah rukun negara kita? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kan? Saya tanya bagaimana konsep ketuhanan dalam agama anda. Jadi kita buka jalan cerita tu tadi, Cik Farisa. Jadi bukalah jalan untuk kita bercerita tentang Islam. Macam gitu. Okey, saya nak meraihkan juga ada sahabat kita Arif Irfan. Boleh Bro Razi kongsikan apa aktiviti pertubuhan jaringan harmoni? Subhanallah, terima kasih kepada sahabat kita Tuan Arif Irfan. Baik. Pertubuhan Jaringan Harmoni merupakan sebuah NGO yang berdaftar di negeri Johor, yang mana NGO ini dinaungi oleh Mufti Johor yang ke-11 ataupun mantan mufti kita, iaitu Yang Berhormat
Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot. Jadi kami ini merupakan sebuah NGO konsep utamanya kebajikan, dakwah, tarbiyah, pendidikan dan pembangunan ummah. Jadi apa aktiviti kami yang paling utama? Salah satu aktiviti kita yang paling utama adalah berkongsi mesej Islam kepada setiap lapisan masyarakat, terutamanya masyarakat majmuk kita, masyarakat kita yang bukan Islam. Jadi di Pertubuhan Jaringan Harmoni, kita juga buka peluang kepada sesiapa saja yang nak bertanya tentang Islam, nak tahu tentang Islam, yang nak memeluk Islam, kita menguruskan perkara-perkara ini. Selain itu juga, kita juga membuat kelas-kelas asas kepahaman Islam. Jadi kelas asas kepahaman Islam ini kita terbuka juga kepada orang yang bukan Islam. Jadi kepada anda, kepada saudara Arif Irfan, jika ada di kalangan kenalan anda yang bukan Islam nak tahu tentang Islam, mungkin juga ada golongan yang suka berdebat. Kita juga buka peluang debat, dialog harmoni, sembang harmoni, interfaith dialog. Kita juga ada aktiviti-aktiviti ini. Jadi kepada anda yang ingin mengikuti lebih lanjut aktiviti kita di Pertubuhan Jaringan Harmoni, anda boleh follow dan like page kami. Type saja Pertubuhan Jaringan Harmoni. InsyaAllah anda boleh ikuti segala aktiviti kita di situ. Tetapi secara umumnya kita lebih kepada dakwah, tarbiyah. Kita juga ada program ziarah harmoni ke rumah-rumah ibadah agama lain. Kalau anda tengok FB kami pernah melakukan ziarah di Holy Light Church dekat Bandar Johor Bahru. Kita juga pernah buat ziarah di sebuah kuil Hindu di Tampoi. Kita juga ada buat ziarah dakwah sembang harmoni di sebuah church di Pelentong. Jadi anda boleh tengok itu antara aktiviti kita lah. Dalam kita nak ini, Harmoni juga adalah sebuah NGO yang menyeru perpaduan sebagai masyarakat di tanah air kita ini, di bumi Malaysia ini, kita masyarakat majmuk kita juga menyatukan hubungan-hubungan yang pelbagai di tanah air kita ni, insyaAllah. Jadi saya kira kalau ada soalan-soalan yang seterusnya boleh teruskan ajukan di ruangan komen, dan kepada anda yang memberikan salam, saya jawab salam anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok ada beberapa komen di ruangan komen kita Jadi tuan-puan sekalian, kepada anda yang ingin tahu lebih lanjut ataupun ingin mengikuti program dakwah kita juga banyak melakukan aktiviti dakwah di lapangan Jadi kepada anda yang ingin mengikuti kita, jom sertai kami, boleh follow, like dan ikuti perkembangan kami di Facebook Pertubuhan Jaringan Harmoni. Jadi saya kira lebih kurang sampai di sini saja dulu perkongsian saya pada pagi yang penuh berbagai ini. Saya kira mungkin banyak kekurangan dengan masa yang agak terbatas ini. Kalau ada ruangan komen, saya sedang menanti. Kalau ada puan pengurusi kita tadi, kalau ada apa-apa soalan mungkin nak diajukan dengan kita, boleh ajukan Jadi saya kira saya jemput dulu Puan Cik Raza kita, kalau ada apa-apa nak diajukan. Kita ada masa sikit saja lagi. Saya ada dapat soalan. Okey, bagaimana nak memujuk isteri yang tidak mahu mengikut suami untuk memeluk agama Islam? Apa pendapat Cik? Sekali lagi, Cik Raza kita macam mana tadi? Okay. Bagaimana nak memujuk isteri yang tidak mahu mengikut suami untuk memeluk agama Islam? Baik. Subhanallah. Ini soalan yang sangat penting ni, Cik Raza Alhamdulillah. Terutamanya golongan ribut ataupun golongan yang saya tidak spesifik kepada orang yang belum Islam saja ataupun orang yang kembali kepada Islam. Ada juga di kalangan kes-kes masalah akidah yang kita handle, ada pasangan salah seorangnya tidak ingin mengikuti ajaran Islam. Okey. Tidak ingin mengikuti ajaran Islam adalah perkara berat, tetapi kalau dia mula mempertikaikan Islam, itu perkara yang lebih berat. Tetapi mungkin soalan Cik Raza kita tadi lebih kepada kalaulah di kalangan mu'alaf kita, mereka yang bukan Islam, salah seorang pasangan dia memeluk Islam, seorang tidak peluk Islam. Contohnya suami dapat hidayah ataupun isteri dapat hidayah, salah seorang pasangan tidak ikut. Bagaimana nak pujuk? Memujuk ini sebenarnya satu proses yang bukan mudah, sebab mengikut situasi yang kita kendalikan. Ada keluarga ini mungkin hidup dalam kekangan yang mana mak ayah mereka sendiri ataupun kata orang persekitaran mereka sendiri menjadi persekitaran yang begitu membataskan, menjadi kekangan. Contohnya,
Ada kes yang kita pernah handle, isteri dia dapat hidayah Islam. Suami dia tak nak. Keluarga suami dia malah kalau isteri dia mereka ni masuk Islam terputus hubungan. Benda ini bukan mudah nak hadapi. Ya, ada orang tersepit. Kadang-kadang dia rasa dia okey saja peluk Islam, tapi mak ayah dia mengekang, nanti dituduh sebagai anak derhaka, dibuang keluarga. Bagaimana nak memujuk? Ya, baik, dalam kita nak memeluk Islam bukan satu kesalahan, bukan satu kederhakaan. Ini kena jelas. Terutamanya kepada reward. Ada yang takut nak peluk Islam sebab dihalang oleh keluarga. Keluarga menentang, orang tua yang belum Islam menentang, adik-beradik menentang. Sebenarnya dalam konsep kita hidup sebagai manusia ini, kita ada batasan-batasan kita. Bahawa batasan kita yang paling penting adalah batasan apabila kita ni dapat hidayah Islam, ya. Kita tidak boleh kata orang macam mana istilahnya, kita tidak boleh meletakkan ibu bapa kita ni lebih daripada Allah dan Rasul, ya. Tidak boleh meletakkan ibu bapa kita ni lebih daripada Allah dan Rasul. Ini yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 24. Katakanlah yang ini, wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu ataupun anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta benda kamu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Jika semua itu, dengar, jika semua ini menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul, Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sehingga Allah datangkan keputusannya, ini azab seksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi dalam kehidupan begini, andai katalah seorang suami, isteri dia ni berat nak peluk Islam, ya, sampai satu tahap walaupun dia ni kita dah puas pujuk, tiba saatnya kita kena fikirkan, ya. Sebab itu dalam Islam, Islam ini tidak boleh kahwin campur dan sebagainya, ya. Jadi cara kita memujuk, terangkanlah tentang kehidupan yang sebenar-benarnya. Ada manusia ni dia tak tahu kehidupan dia, ya. Tapi biasanya kalau suami dapat hidayah, suami itu ada kekuatan pegangan agama yang kukuh, insya-Allah lebih mudah untuk memujuk isteri itu. Pujuklah isteri itu bahawa kehidupan kita ini, agama Islam ini yang kita pegang ini bukan sekadar jalan ataupun nilai moral, nilai murni, nilai baik semata-mata, tapi ianya adalah panduan kehidupan kita. Jadi apabila kita berdepan dengan situasi seperti ini, boleh kongsikan dengan mereka apa tujuan hidup yang sebenarnya. Moga apabila dia jelas tentang perjalanan hidup ini, dia akan nampak kebenaran, ya. Jadi perkara-perkara lain saya yakin ini boleh menjadi kekuatan kita, insya-Allah, Cik Razak kita. Okay, baiklah. Okay, terima kasih Encik Muhammad Nazir Shah bin Abdullah di atas perkongsian yang bertajuk Kenapa Aku Pilih Jalan Ini. Semoga ia memberikan pengajaran yang dan manfaat kepada kita semua. Sekiranya terdapat sebarang soalan, admin boleh paparkan? Tak ada. Okay. Okay, sekiranya tiada sebarang soalan, pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Nazir Shah bin Abdullah ke atas perkongsian beliau. Saya mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan segala silap itu datangnya daripada saya sendiri. Kita akan tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdika. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.